Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar-pelajar semua, kita hari ini pada hari Kamis ya. Kamis 26 Mac. InsyaAllah bulan depan kita akan memasuki bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh keampunan, bulan yang dijauhkan daripada api neraka, bulan yang penuh keberkatan. Jadi kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tetamu yang mulia ini ya. Jadi pada suasana COVID-19 ni, kerajaan telah menambah masa kawalan pergerakan, iaitunya daripada 31 Mac ke 14 April. Jadi di sini rasanya sangat perlu kita untuk belajar secara online, kerana untuk menjimatkan masa kita supaya masa kita bermanfaat. Daripada itu, di sini Ustaz nak berkongsi kepada pelajar-pelajar semua, terutama kepada pelajar tingkatan 5, subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana pada kali ini kita akan belajar iaitunya tajuk Ulumul Quran, Makkiyah dan Madaniyah. Jadi pelajar-pelajar semua, di sini Ustaz nak bagi tahu bahawa istilah Makkiyah, istilah Madaniyah ni sudah famous di masyarakat kita. Bahkan pelajar sekolah rendah, pelajar kafah, mereka sudah tahu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dan apa yang kita tahu pada masyarakat secara umumnya, Makkiyah ni adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau sekitarnya, dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Itu adalah pemahaman untuk peringkat awal. Jadi pada kesempatan ini kita belajar untuk subjek ni, kita akan cuba belajar lebih dalam lagi tentang Makkiyah Madaniyah ini. Jadi pada secara pengertiannya, Makkiyah ini boleh kita tinjau dalam beberapa pandangan ya. Nanti Makkiyah Madaniyah kita lihat dalam berdasarkan tempat, ada pengertian berdasarkan kumpulan sasaran, ada berdasarkan masa ya. Jadi sekarang kita buka dulu pengertian secara berdasarkan tempat. Apa itu Makkiyah berdasarkan tempat? Iaitu yang kita fahami selama ini, surah atau ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya. Itu untuk Makkiyah. Sedangkan Madaniyah adalah surah atau ayat yang diturunkan di Madinah atau di sekitarnya. Jadi yang kita tahu selama ini, itu adalah pengertian Makkiyah Madaniyah secara berdasarkan tempat ya. Yang kedua, pengertian Makkiyah Madaniyah berdasarkan kumpulan sasaran. Makkiyah berdasarkan kumpulan sasaran, iaitunya ayat atau surah yang diturunkan kepada penduduk Mekah dan sekitarnya. Di sini nampak perbezaan ya. Madaniyah pula surah dan ayat yang diturunkan kepada penduduk Madinah dan sekitarnya. Jadi di sini nampak perbezaan ya. Tadi hanya nampaknya secara global kepada penduduk Mekah dan sekitarnya. Tapi ini lebih am lagi, itu kumpulan sasaran terus kepada penduduk Mekah dan sekitarnya. Okey. Dan yang ketiga adalah pengertian Makkiyah Madaniyah secara berdasarkan masa. Apa itu? Makkiyah ialah surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah surah atau ayat yang diturunkan selepas Nabi hijrah. Nah, di sini kita nampakkan perbezaan. Secara definisi pun kita dah dapat membezakan. Tadi ada yang berdasarkan tempat, kumpulan sasaran, ada berdasarkan masa ya. Jadi sekarang, Ustaz, ada yang bertanya, kenapa kita mesti tahu ni Makkiyah? Kenapa kita mesti tahu Madaniyah? Sementara kita Al-Quran dah ada ni. Quran pun dah lengkap 30 juzuk dengan 114 surah, 6,666 ayat. Jadi apa faedah kita mengetahui, oh ini surah Makkiyah, oh ini surah Madaniyah, ini ayat Makkiyah, ini ayat Madaniyah? Apa faedahnya? Yang pertama adalah untuk mengetahui dan memahami sejarah perundang-undangan Islam. Dengan mengetahui sejarah perundang-undangan Islam ini, macam mana dulu ketika ada undang-undang, macam mana sebelum ada undang-undang, maka dengan kita tahu ini semua akan dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pelajar-pelajar sekalian, iman ni yazdud wa yanqus, kadang boleh bertambah, kadang boleh berkurang. Jadi diharapkan kita di sini boleh
menambah keimanan kita kepada Allah dengan mengetahui Makkiyah Madaniyah ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, iaitunya kita boleh mentafsir Al-Quran atau boleh membantu mufassirin mentafsirkan Al-Quran. Mufassir ini orang-orang atau ulama-ulama tafsir ya. Mereka dalam mentafsirkan Al-Quran bukan hanya secara logik, tapi mereka keilmuan. Jadi macam mana mereka dapatkan keilmuan tadi? Di antaranya adalah dengan mengenali, dengan mempelajari, dengan memahami sejarah. Sejarah turun ayat, apakah ayat ni turun di Mekah, apakah ayat ni turun di Madinah. Dan yang ketiga adalah boleh memahami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pelajar-pelajar sekalian, kita pelajari ini ayat Makkiyah, ini ayat Madaniyah. Contoh surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun turun di Madinah, bermakna ayat ini bermakna Rasulullah berada di Madinah. Okey, macam tu. Bermakna kita akan secara automatik kita akan memahami sirah Nabi, sejarah kehidupan Nabi. Dan yang keempat adalah kita akan menambah keyakinan kita terhadap kesucian, kemurnian, keaslian Al-Quran. Jadi pelajar-pelajar sekalian, ramai orang di luar sana mereka tidak yakin dengan Quran, bahkan mereka berani menginjak-injak Al-Quran. Sebab apa? Sebab mereka tidak anggap lagi Quran itu sebagai pedoman. Sebab mereka menganggap Quran itu tidak lagi sebagai sebuah kitab suci yang perlu kita agungkan, yang perlu kita baca, yang perlu kita fahami, yang perlu kita amalkan. Jadi itu untuk peringkat awal untuk kita belajar pada hari ini. Ustaz hanya baru buka definisi. Jadi tugasan untuk pelajar-pelajar sekalian adalah untuk pertemuan akan datang, cuba pelajar semua untuk menghantar kepada Ustaz mana-mana je surah yang termasuk surah Makkiyah dan mana-mana je surah-surah yang termasuk Madaniyah. Minimum Makkiyah itu 10 surah, Madaniyah 10 surah. Dan pelajar boleh lihat internet atau di mana-mana sumber rujukan. Dan ingat pelajar sekalian, kalau seandainya pelajar-pelajar sekalian lihat dalam internet, kena buat di bawah itu sumber internet. Kalau pelajar sekalian dapatkan sumber itu di buku teks, kena buat buku teks pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dapatkan di surat khabar atau di mana-mana, kena buat situ semua. Jadi itulah pelajar-pelajar sekalian. Mudah-mudahan kita selalu sihat, selalu aman, selamat daripada COVID-19 ni. Dan kita nanti berjumpa 15 hari bulan, insya-Allah. Mudah-mudahan semua sihat dan selamat kembali ke sekolah. Jadi kita akhiri dengan banyak-banyak berdoa, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita ni selalu dalam lindungannya. Akhirul kalam, hadanallaha wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.